wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwal. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Warahmatullahi. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita pengajian kita yang kita tangguhkan selama beberapa bulan. Jadi insya-Allah pada malam ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita dan menghidupkan hati-hati kita dan menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi sebelum tu selamat hari raya Aidilfitri lah. Walaupun dah lama ya, tapi rasanya sebab ada darurat ni jadi boleh apa namanya boleh di sambut lagi lah insya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke berapa ataupun hadis yang ke berapa, saya pun dah tak ingat dah mana. Ciri-ciri kain sarung Rasulullah. Ciri-ciri idhar lah, idhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain pelikat Rasulullah ya. 88. Okey. Sampai ke situ ke ataupun selepas daripada tu? Sampai situ. Okey, baik. Okey, kita buka. Kalau siapa yang ada kitab purple ni, macam saya ni, surat yang ke-88. Muka surat yang ke-88. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, iaitu bab tentang kain pelikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang ke-18 dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Disebutkan di sini an Humaid bin Hilal an Abi Burdah an abihi qala akhrajat ila Aisyah radhiyallahu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidan faqala ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Dikatakan daripada Humaid bin Hilal, daripada Abi Burdah, daripada ayahnya berkata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan tulis apa sini bahasa Arab, akhrajat ilaina, akhrajat ni ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisah. Dia tak tulis ya kalau dalam kitab ni. Dia kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kain kisah. Kain kisah ya, untuk memperlihatkan kepada kami yang bertampal serta kain pelikat yang tebal. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam
berpakaian dengan dua pakaian ini. Maknanya dengan pakaian yang bertampal serta kain pelikat yang tebal. Kedua-dua ini adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada alam dunia kepada alam yang abadi. Ya, berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada alam dunia yang sementara kepada alam yang abadi, yang hakiki, yang tersangat bahagia buat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Sebab kita tidak mengatakan Rasulullah itu wafat pada wafat sebenarnya, hakikatnya. Tetapi pada zahirnya kita kata seolah wafat. Seolah wafat, seperti kita kata kewafatan sebelum-sebelumnya. Tetapi wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah bermakna roh dan jasad Rasulullah itu berpisah. Tetapi hanyalah perpindahan kehidupan alam dunia kepada alam yang hakiki. Hanya itu sebenarnya. Sebab tu kita katakan bahawasanya Rasulullah sentiasa hidup di dalam makamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendengar selawat daripada umatnya. Dan Rasulullah menjawab salam dan selawat yang telah diberikan oleh umatnya. Sehingga kan dikatakan bahawasanya yang paling banyak selawat, yang sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya. Si fulan bin si fulan, kan? Si fulan bin si fulan, ataupun nama siapa-siapa sahaja akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Sebab itu dinyatakan di dalam hadis mafhumnya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya mereka yang tersangat ialah mereka yang banyak selawat kepada wasallam. Sehingga disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Sesiapa yang selawat kepada baginda Rasulullah satu kali je selawat, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 kali rahmat Allah Ta'ala, 10 kali kebaikan. Maknanya 10 kali selawat daripada Allah, yakni 10 kali kebaikan gandaan yang Allah akan berikan kepada seseorang. Sehingga dinyatakan dalam hadis, kalaulah dia selawat 10 kali, maka dia akan dapat 100 kali. Kalaulah dia selawat 100 kali, maka dia akan dapatkan ganjaran 1000 kali. Sehinggalah kepada pertambahan selawat yang dia ucapkan pada setiap hari. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada kita bahawasanya Rasulullah juga dia ada memakai kain yang dipanggil dengan nama izar. Izar ini satu kain tebal. Satu kain tebal dan keras. Kalau tuan-tuan tengok dalam matan bahasa Arab dia kata mulabbadan. Mulabbadan apa maknanya tebal? Mulabbadan itu maknanya tebal. Ghalidhan maknanya keras. Iaitu kain Rasulullah itu tebal dan juga keras. Begitu. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengarlah daripada ini kata qil lah kita kata, ataupun maknanya ada kata-kata daripada beberapa orang para ulama yang mengatakan kain
izar ataupun kain pelikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lagi ada ahlul bait ataupun zuriat Rasulullah yang menyimpan kain tersebut. Masih ada. Seperti mana ketika mana di Madinah, ya, ada satu rumah di situ, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, rumah yang dimiliki oleh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah tersebut dia ada menyimpan burdah Fatimah, iaitulah kita kata kain Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ada dalam tu. Juga ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rambut itu makin panjang, makin panjang, makin panjang. Rambut yang hidup, Rasulullah hidup. Apa sahaja anggota pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup. Apa sahaja yang kita kata seperti rambut Rasulullah. Sebab itulah para sahabat mereka berebut-rebut untuk dapatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipotong. Malah para sahabat mereka berlumba-lumba untuk mengambil sisa wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Malah dinyatakan di dalam hadis, peluh Rasulullah juga diambil oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia buat minyak wangi dia. Kerana dikatakan peluh Rasulullah itu tersangatlah wangi melebihi wangi-wangian yang ada di dalam dunia ini. Subhanallah. Itulah makhluk yang tersangat mulia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat kepada sekalian makhluk. Maknanya Allah cipta itu dengan kehendak Allah. Dia sebut Allah taala cipta dengan rahmat dia, iaitu dengan kasih sayang dia. Maknanya Allah kasih kepada kita, maka Allah berkehendak untuk mencipta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya bahawasanya Allah Ta'ala telah utuskan Nabi kita sebagai rahmat ke seluruh alam. Yakni menunjukkan kepada sifat kasih Allah kepada seluruh makhluk, menunjukkan diciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, an Syu'bata 'anil Ash'ath. Dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bila kata izar, dia beza dengan rida. Rida, kalau satu kain yang kita ambil kain tu, kita letakkan di atas, itu dipanggil rida. Itu dipanggil apa? Rida. Rida ni maknanya macam tuan-tuan pernah tengok kan, orang letak di bahu, ya, kadang-kadang letak di sini. Kalau sejadah kita pun kita letak di sini, sama panggilan ni, panggilan rida. Itu dia. Apa-apa kain lah kita letak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kain yang di atas tu kita pergi ikat dekat pinggang kita, itu dipanggil izar. Dia bertukar. Izar ni maknanya, kalau orang Melayu terjemah, dia panggil sebagai kain pelikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apa-apa sahaja kain, kalau kain itu diletakkan di atas dipanggil rida, kalau diletakkan di bawah dipanggil izar. Begitu. Itu dikatakan babu majaa fi sifati izari Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang sifat izar Rasulullah. Izar kita terjemah dalam bahasa Melayu sebut apa? Kain pelikat. Itu dia. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kalau siapa yang pakai rida kena hati-hati, ya. Siapa yang pakai rida, ya, kita takut kalau rida tersebut ketika mana kita pakai, kemudian ketika mana kita nak sujud, terjatuh rida kita itu di tempat sujud, maka tidak sah solat kita. Tidak sah sujud kita tu, menyebabkan batal solat kita. Itu kena faham, ya. Hukum dalam bab rida kena mengaji dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana rida itu adalah satu benda yang kita tanggung, satu benda yang kita tanggung yang bergerak dengan pergerakan kita. Jadi apabila dia bergerak dengan pergerakan kita, sebab tu kalau kopiah tak boleh tutup kawasan ni. Sebab apa? Sebab kopiah itu kan dia bergerak dengan pergerakan kita. Ya, kena buka. Ketika mana nak solat, kita kena buka sikit.
Dan memadailah, kalau terkena sikit pun tak apa, memadai. Tapi seelok-eloknya kita buka sebagai ihtiyat. Ihtiyat ni maknanya kita berhati-hati. Takut nanti, mana tahu bila kita buka je, ustaz kata, tak apa, sikit pun sah. Jadi kita pun buka sikit saja. Kan? Akhir sekali takut-takut tak tersujud di atas yang sedikit. Kita pergi sujud di atas mana? Di atas kopiah kita. Melainkan kalau sejadah kita ni, ya, sejadah kita ni bukan yang kita tanggung. Sejadah kita ini kita pijak, beza dengan tanggung. Itu perbahasan yang dalam bab fiqh. Jadi kalau kita nak buat amal, alhamdulillah, buat amal sunnah Rasulullah. Sabda Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnahku, maknanya dia cinta kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan bersama dengan Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bersama dengan Rasulullah di mana? Di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia ni tuan-tuan, kita korban, kita sebab cinta sangat kepada Rasulullah, maka kita korban, kita ikut cara Rasulullah. Sunnah zahir dan sunnah batin. Sunnah zahir kita bersiwak, bersugi, kemudian kita pakai serban, pakai jubah dan sebagainya. Itu sunnah zahir. Sunnah batin iaitu hati kita. Kita jaga hati kita daripada hasad, daripada riak, daripada ujub, daripada takabbur, daripada apa sahaja. Dan hati kita ini sentiasa memikirkan tentang saudara seislam kita. Bagaimana saudara seislam kita ini untuk kita dapat ajak mereka sekali untuk dapat amal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati Rasulullah. Itulah sunnah batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batin ni maknanya apa? Yang tersembunyi. Yang kita kata kalau zahir, sunnah zahir itu yang luaran. Ini batin maknanya yang dalaman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kena hati-hati dalam bab rida. Melainkan kalau contohnya kita pegang sapu tangan, sesuatu yang kita pegang sekali di dalam solat, kemudian ketika mana kita pegang, tiba-tiba dia terjatuh di tempat kita sujud, maka di situ kata para ulama tidak ada masalah, sah solat dia. Bab pegang ini lain pula. Itu kena mengajilah fiqh mazhab kita, mazhab Syafi'i, sehingga sehingga dibahaskan berkaitan dengan kalau contohnya kita ini menanggung ataupun kita ini terlekat dengan tali, yang mana tali itu sampai hujung sana tu dia ada najis yang ada pada tali itu. Apa jadi? Sah ke tidak solat kita? Itu dia. Macam mikrofon ni lah, kan? Tali mikrofon ni, tali dia ni bersambung, tiba-tiba ada tek cicak basah kat situ. Tiba ada tek cicak kat situ. Sah ke tidak solat kita? Semua tu perlu dipelajari dalam mazhab Syafi'i. Kalau imam, dia kena belajarlah berkaitan dengan hukum hakam imam. Kalau makmum, kita sebagai makmum ataupun kita ini walaupun kita tak jadi imam sekalipun, mengaji juga hukum hakam imam. Mana tahu satu hari nanti kita akan jadi imam. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang kedua, an Syu'bata 'anil Ash'ath bin Sulaim qal sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qal baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Qala ama laka fiyya uswatun. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Dikatakan di sini daripada Ash'ath bin Sulaim. Daripada Ash'ath bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar makcikku ammati, iaitu makcik dia siapa? Makcik dia Ruhm, yang menceritakan tentang pakciknya. Makcik dia cerita tentang pakcik dia, iaitulah Ubaid bin Khalid al-Muharibi radhiyallahu anhu berkata, ketika aku berjalan di Madinah, tiba-tiba ada orang di belakangku menegur, naikkan kain pelekatmu kerana itu lebih menjaga. Menjaga apa ni? Kita tengok dia punya nota kaki bawah tu, iaitu menjaga kain daripada kotor.
najis dan sebagainya. Lebih bertakwa daripada sombong dan bongkar. Ini berkaitan dengan kita kata bab isbal, ya, bab apa? Bab isbal. Lebih bertakwa daripada sombong dan bongkar. Kita dah lepas tajuk ni, kita dah lepas perbahasan isbal ni sebelum ni kan, iaitu melabuhkan jubah. Apakah hukumnya? Ya, kita dah selesaikan bab tu. Okey. Jadi dikatakan di sini, ketika aku berjalan naikkan kain pelekatmu kerana itu lebih menjaga. Yang ni apa? Dia tulis di sini bertakwa dan lebih tahan lama. Rupa-rupanya orang tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam yang tegur dia. Orang di belakang dia rupanya Rasulullah. Begitu. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain ini yang aku pakai ni, kain ini hanyalah selimut hitam putih, iaitu kain hitam bergaris putih. Bergaris hitam putih macam tu. Yang dipakai, makna kain hitam putih ni tuan-tuan, kalau dikatakan di sini, maknanya kain yang dipakai oleh orang biasa. Itu maknanya. Kain yang dipakai oleh orang biasa. Itu makna kepada kain hitam putih ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mendapati padaku contoh tauladan? Lalu aku melihat rupa-rupanya kain pelikat baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan betis. Tu dia. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain pelikat baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan tinggikan sampai kepada pertengahan betis. Ya, sampai kepada pertengahan betis. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Sebab itulah Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kadar kain pelikat yang kita pakai yang terbaik itu ialah sampai ke pertengahan betis kita, ataupun jubah kita. Itu yang terbaiklah. Itu yang benar-benar kita kata ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Dan harus bawah daripada setengah betis. Itu harus. Yang harusnya bawah daripada setengah betis. Kan kita punya betis, terbaiknya sunnah adalah setengah. Okey. Kemudian yang harus, maknanya tak sunnah lah, harus sahaja adalah bawah sedikit daripada setengah betis. Itu yang harusnya. Tu dia. Sebab apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, orang Arab mereka akan melabuhkan jubah-jubah mereka. Orang Arab ni, mereka akan melabuhkan jubah-jubah mereka, dan kebiasaan budaya orang Arab, kalau jubah tu labuh, maknanya apa? Orang kaya. Maknanya orang kaya, tuan-tuan. Itu kalau budaya orang Arab. Kan? Jadinya apabila perkara tersebut dah menjadi satu adat kebiasaan, kalau orang kaya mesti melabuhkan jubah untuk tunjukkan kekayaan dia, maka di situ Nabi SAW sabdakan apa dia? Sebaiknya kita tinggikan sedikit. Sebaiknya kita tinggikan sedikit. Yakni kalaulah orang tersebut dia melabuhkan pakaian kerana niatnya untuk takabur, macam dalam budaya Arab dulu, maka hukumnya pula jadi haram. Hukumnya pula jadi haram. Itu wakil ataupun itu suasana di zaman Rasulullah. Zaman kita macam mana, tuan-tuan? Dia perkara ini kita nak hukumkan sesuatu, kadang tu dia ada perkara yang kita melihat kepada keadaan zaman dan keadaan setempat. Sebab ada juga sahabat Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an, dia pakai jubah labuh. Dia pakai apa? Dia pakai jubah labuh. Tetapi tidak ditegur oleh Rasulullah, kerana Rasulullah tahu dia tidak ada sifat takabur. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau di zaman sekarang ini, kadang-kadang kita tengok ada orang buat artikel haram pakai apa? Pakai jubah yang bawah daripada buku lali. Kan? Dia kata sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah menegah daripada memakai tersebut.
Sebenarnya dalam sesuatu hukum kita kena tengok kepada illahnya. Illah ni apa dia? Iaitu sebab apa Nabi SAW haramkan. Sebab itu dinyatakan dalam kaedah fiqhiyah, al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa aman. Hukum itu menurut kepada sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka adalah hukum tu. Kalau sebabnya tak ada, maka hukum tu pun tak ada ataupun berubah. Maknanya kalau ada sebab sombong, maka hukumnya jadi haram. Kalau tak ada sebab sombong, kan tadi Nabi SAW tak tegur pun sahabat yang melabuhkan jubahnya. Boleh faham? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau ikut pada kita pada hari ini, budaya kita tak adalah melabuhkan jubah itu sebagai sombong. Kan? Betul tak? Kan ada juga yang melabuhkan jubah sombong ni. Wallahu a'lam lah. Hari ini yang kita tengok, yang lagi sikit bajunya lagi sombong. Ya. Ya, yang lagi sikit bajunya lagi sombong. Itu wallahu a'lam lah, kita tak tahulah kan. Ini kebiasaan lah di zaman sekarang ni. Dia tak kisah hukum ini terpakai apa-apa sahaja pakaian yang kita pakai dengan niat untuk takabur, tunjuk kepada manusia aku punya pakaian lebih elok daripada dia. Maka ini ditakuti mengikut kepada hukum tersebut, iaitu haram. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kita kena hati-hatilah. Kita kena apa? Kita kena hati-hati. Maknanya yang harus tu apa? Yang harus itu adalah daripada setengah betis, daripada atas buku lali sehingga setengah betis. Itu harus, sehingga sebelum setengah betis. Boleh faham? Sehingga bawah daripada setengah betis. Ini betis. Ini setengah betis sunnah. Okey. Yang harusnya buku lali sampai bawah daripada setengah betis. Itu harus. Kata Imam Nawawi. Itu harus. Maknanya kalau lebih daripada buku lali, bawah lagi, kan? Bawah lagi sampai lebih daripada buku lali, kalau niat dia untuk riak, maka hukumnya haram. Tapi kalau niat dia bukan untuk riak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, macam sahabat, dia punya badan dia pun kecil dan sebagainya, maka memang labuh, maka tidak ada niat untuk masalah. Rasulullah SAW tak tegur pun sahabat sebegitu rupa. Malah Rasulullah kata dia ni tak ada takabur pun, dia tak ada riak pun. Melainkan sebab apa? Sebab jasadnya pun kecil. Nahif, dikatakan jasad sahabat ni pun kecil. Seorang sahabat Nabi SAW, Nabi tengok dia punya jubah dia sampai ke bawah. Nabi kata dia ni tak ada takabur, dia ni tak ada riak. Cuma disebabkan dia punya jasad tu kecil, menyebabkan apa? Dia punya jubah pun mengembang lah jadinya. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, bukan Abu Hurairah, Abu Bakar minta maaf. Sayyidina Abu Bakar tadi. Rasulullah tengok pada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar dia ubah dia sampai ke bawah. Ketika tersebut Rasulullah kata Sayyidina Abu Bakar ni tak ada kesombongan pada dia, tak ada masalah pun. Begitu. Ya, tak ada kesombongan dia. Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini bahawasanya Rasulullah SAW naikkan sedikit kain pelekat dia kerana itu lebih menjaga, yakni yang pertama menjaga daripada kotoran, najis dan sebagainya. Lebih bertakwa daripada sombong dan sebagainya. Nampak tak dia punya letak kaki dia? Maknanya apa dia? Iaitulah di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, orang melabuhkan jubah ini memang orang tersebut dengan niat sombong. Kebanyakannya mereka ingin takabur. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kepada hadis yang berikutnya. An Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Al-Akwa an abihi qala Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izaratu sahibi, yani an-nabiy sallallahu ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Daripada Musa bin Ubaidah, daripada Ilyas bin Salamah bin Al-Akwa, daripada ayahnya berkata, Sayyidina
radhiyallahu an memakai kain pelikat hingga ke pertengahan kedua-dua betisnya. Berkata Sayyidina bila dia pakai kain pelikat hingga ke pertengahan kedua-dua betisnya itu, berkata Sayyidina Uthman, beginilah keadaan pemakaian kain pelikat sahabatku, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata apa namanya, Sayyidina Uthman, ya, dia melihat, dia memakai kain, ya, sebagaimana yang dipakai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Cumanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, diriwayatkan juga Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha, dia memakai kain yang panjang juga, Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha, ya. Dan ini ketika mana ketika mana Nabi kan, ketika mana Nabi Ismail ketika sebut Sayyidina Hajar dibuang ke padang pasir kan, Sayyidina Hajar kan dibuang ke padang pasir. Ketika tersebut dia pakai jubah yang panjang, disebutkan dalam riwayat dia pakai jubah yang panjang. Sebab apa? Salah satunya adalah disebabkan oleh ingin meninggalkan kesan perompak-perompak di padang pasir. Ingin meninggalkan, maknanya ingin membuang kesan, bukan meninggalkan kesan, membuang kesan. Itu salah satulah disebutkan oleh para ulama bahawasanya pertama yang memakai jubah panjang ini adalah Sayyidina Hajar. Itu orang mengatakan begitu. Dalam riwayat-riwayat mengatakan begitu. Orang pertama yang memakai, maknanya sunnah Siti Hajar lah ni. Sunnah apa? Sunnah Siti Hajar, Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha. Tetapi itu Sayyidatina Hajar sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Tapi sampai kepada zaman Nabi kita, maka orang kaya mereka. Itu yang datang kepada haram hukum dia. Boleh faham? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar radhiyallahu anha di tengah padang pasir. Sayyidina Hajar radhiyallahu anha diriwayatkan dia pakai jubah yang panjang. Salah satu sebabnya adalah untuk membuang kesan-kesan tapak kakinya. Kalau pergi ke Mesir ke dan sebagainya, tuan-tuan kalau pernah pergi ke Badar kan, dia punya pasir dia kan, kalau tuan-tuan pijak dia akan apa? Akan ada kesan kan. Jadi di sana puak-puak padang pasir ni tuan-tuan, perompak, dia ada perompak padang pasir sampai sekarang pun ada. Sampai sekarang pun ada. Kalau tuan-tuan pergi di belah-belah Arab Saudi sanalah, dia ada perompak padang pasir. Jadi perompak padang pasir ni tuan-tuan, satu keturunan, saya pernah cerita di sini sebelum ni. Dia ada satu keturunan yang nama keturunan itu ini kalau tuan-tuan pergi ke Arab, tuan-tuan tanya, tuan-tuan tahulah nama keturunan ini. Iaitu antaranya keturunan Al-Harbi. Al-Harbi. Ini salah satu keturunan daripada perompak padang pasir. Ya, ini bukan apa nama kita cerita-cerita saja ni. Tuan-tuan kalau tuan-tuan duduk di sana, tuan berbual dengan orang sana, dengan orang Saudi dan sebagainya, tuan-tuan akan tahu setiap daripada mereka ada puak-puak mereka, dan puak Al-Harbi ini mereka daripada keturunan perompak padang pasir. Itu dia. Tapi hari ini keturunan Al-Harbi inilah yang paling mudah untuk dapat kerja dalam tentera dan juga polis Arab Saudi. Ya. Sebab apa? Sebab mereka ada, tak tahulah, darah pahlawan ke apa, kita tak tahulah kan. Jadi mereka ini paling mudah untuk dapat kerja sebagai polis dan tentera. Kalau tuan-tuan tanya orang polis dan tentera di sana, apa keturunan kau? Kebanyakannya akan cakap keturunan saya Al-Harbi. Ini saya tanya sendiri kepada beberapa orang Arab, dan rupanya ada beberapa kabilah yang memang kabilah ini dikenali sebagai perompak padang pasir. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha ditinggalkan kesan tersebut, dihapuskan kesan tersebut supaya perompak tidak dapat untuk apa? Tidak dapat untuk menjejaki dia punya pergerakan dia.
Kemudian an Abi Ishaq an Muslim bin Nudhair an Hudzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqih faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain. Dikatakan daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betis baginda SAW. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah tempat hujung kain pelikat. Rasulullah dia pegang otot betis Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dia kata, inilah tempat hujung kain pelikat, kata Rasulullah. Jika engkau enggan ni apa dia? Enggan di sini kata dalam nota kaki ini, iaitu enggan kain pelikatmu terbatas di tahap pertengahan betis. Jika engkau enggan, maka lebih bawah daripada itu, yakni boleh labuhkan sedikit daripada betis. Ini Nabi SAW beritahu kepada siapa? Kepada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Jika engkau enggan, maka tidak boleh hujung kain pelikat itu sampai ke mana? Sampai ke buku lali. Sampai ke buku lali. Ini seperti mana saya sebutkan berkaitan dengan kalam Imam Nawawi dalam memahami kalam Nabi ini tadi. Sebab kalau kita baca secara zahirnya, tak boleh kalau macam ni. Kan? Kita tengok orang datang ke masjid, ke surau. Oi, dia ni tengok ni. Bersalahan dengan hadis Nabi ni. Sebab apa? Sebab dia punya jubah dia sampai ke buku lali. Kita pun menghukum dia sebagai apa dia? Sebagai haram dan sebagainya. Tak boleh. Kena memahami hadis Nabi, kalam Rasul, Al-Quran, kena pahami dengan apa dia? Dengan kalam para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian kita masuk sedikit, kita sebenarnya berhenti macam mana ni? Ke PKP ni dia ada syarat dia ke? Ya? Sampai isyak berhenti. Itu dia. Sebab saya ada pergi ke satu masjid ni, dia kata, dia bisik pada saya, Ustaz, isyak berhenti. Kalau tak berhenti nanti bahaya, dia kata. Saya pun tak tahu, wallahu alam lah, tapi ya, kita ikutlah SOP. Okey? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting ada mengaji, tak apa. 10 minit pun tak apa. Dah isyak dah. Ya. Mana? Oh, ni lain pula. Masya-Allah. Seluar pun sama. Seluar apa namanya? Ada ulama kata seluar ini kita angkatkan juga. Ada ulama kata macam tu. Tapi kalau ikut kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum seluar ni dia tak sama macam kain dah. Hukum seluar ni tak sama macam kain dah. Sebab hukum seluar ini dia boleh bawah daripada buku lali. Dia tak ada masalah. Sebab yang jadi masalah dulunya adalah pakaian izar, bukan sirwal. Dia dalam bahasa Arab dia ada dua. Satu izar, satu kain pelikat. Kalau bahasa Melayu kita lah kan sebut izar. Satu lagi apa? Satu lagi sirwal. Sirwal ni kalau kita hari ni kita sebut seluar lah. Kan? Dia ganti R dengan L ya. Kalau bahasa Arab sirwal. Kalau bahasa Melayu apa? Seluar. Macam tu. Tetapi sirwal ni tuan-tuan, dia bukan macam seluar seperti mana seluar-seluar biasa. Dia seluar yang kalau tuan-tuan biasa tengok, seluar orang pakai untuk solat. Macam kita kata macam orang pakai untuk, macam orang senang cerita macam jemaah tabligh pakailah. Kan? Macam apa namanya? Macam dia kembang seluar tu. Itulah antara seluar yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Maka kalau seluar itu kata para ulama hukumnya tak ada masalah pun. Dia panjang ke, dia pendek ke, dia tengah-tengah betis ke, tak ada masalah. Yang masalah di sini adalah berkaitan dengan izar. Begitu. Cuma ada ulama yang mengkiaskan. Hukum kain pelikat ini kepada hukum seluar juga. Cuma alal mu'tamad, yang mu'tamad dalam mazhab kita tidak ada masalah dalam bab seluar. Tidak ada masalah dalam bab seluar. Tapi kalau kita kata nak rasa ittiba', rasa kita kata ikut kepada Rasulullah SAW, pakai je lah. Kan? Walaupun kita pakai itu adalah pakai seluar sekalipun, maka tinggikan sedikit lah, tak ada masalah pun. Dapatlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Boleh? Ya, insya-Allah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada soalan ke dalam bab ni?
Dan kita akan masuk kepada bab yang ke-19, bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah berjalan. Tak ada soalan ya? InsyaAllah tak ada soalan. Alhamdulillah. Semua fahamlah maknanya. Ya. Jadi kita masuk satu hadis sahaja. InsyaAllah ya. Satu hadis sahaja. Bab 19, babu maja'a fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Cara berjalan pun ada hadis dia. Ya. Uban Rasulullah banyak mana pun ada hadis dia. Tu hebatnya masya-Allah Rasulullah SAW. Dikatakan an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna la nujhadu la nujhidu. Di sini dia tulis la nujhidu kan? La nujhidu di sini dia tulis sini. La nujhadu pun boleh ni. La nujhadu anfusana wa innahu la ghairu muktarith. Dikatakan daripada Abu Hurairah, daripada Abi Yunus, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu, yakni tampan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Yang ke-44 tu tuan-tuan tengok nota kaki dia. Maknanya apa dia? Sallallahu alaihi wasallam sangat bercahaya. Itu makna bahawasanya sahabat melihat kepada Rasulullah seolah-olah matahari yang beredar di wajahnya. Ini kita panggil sebagai apa? Kalau bahasa Melayu kita panggil peribahasa lah. Iaitu menceritakan bahawasanya kalau dalam bahasa Arab contoh kita kata aku melihat singa sedang berkhutbah. Apa makna dia? Maknanya khatib itu adalah seorang yang sangat berani. Macam contoh macam itulah. Kan? Aku melihat wajahnya seolah bulan yang beredar di wajahnya. Maknanya apa dia? Maknanya dia punya wajah masya-Allah kal qamar, seperti bulan. Tidak apa dia? Ya badaratim. Kan? Siapa pernah dengar? Ya. Qasidah ni berkat tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, sebab apa? Sebab Nabi SAW suka dengar sahabat qasidah. Kalau kita nak tengok tentang qasidah, salah satu antara sirah sahabat yang banyak qasidah adalah Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu an. Ka'ab bin Zuhair dia selalu melantunkan qasidah sehingga Rasulullah SAW akan tersenyum nampak gigi baginda Rasulullah SAW. Itu dia. Jadi tuan-tuan selalulah dengar kasidah-kasidah. Kerana apa? Kasidah ini juga memuji Rasulullah SAW. Dan disebabkan kasidah ini jugalah Rasulullah gelak ataupun bergembira dengan kasidah yang dialunkan oleh sahabat. Itu. Jadi kalau Rasulullah gembira, kita pun kena gembira juga. Dengan apa? Dengan kasidah-kasidah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku juga tidak pernah melihat kata daripada daripada Abi Yunus, daripada Abu Hurairah dia kata, aku juga tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat berjalannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bumi ini terlipat. Tuan-tuan tengok dia punya nota nombor 45 tu, yakni apa dia? Bagi Rasulullah berjalan dengan cepat dan mudah seolah-olah jarak menjadi pendek dan bumi sudah terlipat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi baraka wasallam. Kata para ulama, Nabi SAW ni dia jalan tak laju. Dia sederhana. Tak laju dan tak lambat. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, seolah-olah macam cepat. Seolah-olah bumi terlipat untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kena jalan laju. Kita kena berlari contohnya. Kan? Kita kena jalan macam jalan jogging, pelan-pelan tu kan. Contoh macam itulah. Ke destinasi. Rasulullah tidak. Rasulullah jalan dia sedang-sedang. Tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Maknanya sedang-sedang. Apabila Rasulullah jalan sahaja, maka dia lebih cepat daripada sahabat-sahabat yang lain. Olah
bumi terlipat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada orang lama kita, ya, dia ada share ilmu apa dia? Lipat bumi kan. Share apa? Share ilmu lipat bumi, wallahu alam. Jadi apalah. Tapi ada kisah-kisah karamah para aulia, ya. Mereka ini kalau contohnya pergi ke satu tempat dalam keadaan yang cepat misalnya, itu perkara tidak mustahil. Kerana apa? Tidak mustahil bagi Allah, kerana kita tahu bahawasanya Allah bersifat dengan kudrah dan iradah, maha berkuasa dan maha berkehendak. Boleh sahaja bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan hambanya itu dengan cepat. Apatah lagi Rasulullah SAW satu malam sahaja Isra' dan Mi'raj daripada Mekah ke bumi, Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sehingga ke langit yang paling atas, arasy Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam. Yang mengatakan tempohnya macam mana? Nabi SAW baru buka pintu, tuan-tuan, pintu tak sempat tertutup, Nabi dah balik. Mustahil atau tidak? Ya? Tidak mustahil. Kerana apa? Kita orang beriman, kita yakin Allah kuasa. Kita yakin Allah Ta'ala. Tapi pada adat memang mustahil lah. Kan? Pada adat macam mana? Orang sahaja buka pintu, nak pergi ke Perak ni, bukan kata pintu tu tertutup ke apa. Berabuk-rabuk pintu tu. Itu pada adat, kebiasaan. Nak pergi ke Masjidil Aqsa perlu berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Contoh macam tu. Tetapi itu pada adat, pada akal kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada mustahil bagi Allah SWT untuk menggerakkan hamba. Dalam surah Al-Isra', subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang jalankan? Allah. Bukan Nabi SAW yang berjalan sendiri, tetapi yang menjalankan adalah Allah. Maka tidak ada mustahil sama sekali. Itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama kata apa dia? Malam Isra' dan Mi'raj itu, ya, perjalanan apa namanya? Perjalanannya cepat, satu malam sahaja. Boleh faham? Perjalanannya cepat, tapi urusannya lambat. Kenapa? Hadis Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian ya solat pula di situ, kemudian perlu pula naik ke langit, setiap tingkat langit perlu pula tanya kepada malaikat-malaikat penjaga langit, ini Muhammad SAW, baru mereka benarkan. Kan banyak dia punya urusan dia. Kemudian perlu turun naik pula, ya, untuk apa? Untuk diskaun daripada solat yang 50 waktu kepada 5 waktu. Kan kalau kita tengok pada adat kebiasaan, ini lama macam ni. Tapi pada akal kita mengatakan bahawasanya Tuhan itu Maha Kuasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi saya rasa cukup setakat itulah. Kita dah habis tempoh kecederaan. Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung pada bab yang ke-19. Kita akan tentang cara Rasulullah SAW berjalan pada tak habis lagi rupanya saya baca hadis tadi. Ya, sungguh kami perlu bersusah payah berjalan, iaitu sahabat, sedangkan baginda Rasulullah tidak berasa beban. Wallahu taala a'la wa a'lam.